أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. dah فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita. Pada sesi yang lepas kita telah pun menyelesaikan bab wanita sehingga ke siapa yang ada buku sama dengan saya, sehingga muka surat 216. Itu bab yang terakhir ialah yang berkaitan dengan wanita salat dengan mengenakan tudung ataupun khimar. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita. Kita dah masuk dalam perkara dalam solat. Sebelum ni di luar solat, ya, bab sutrah, bab pakaian, ya, bab tudung dan sebagainya. Sekarang ni kita akan masuk dalam bab baru, iaitu bab niat dalam solat. Sebagaimana yang kita maklum, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada dalam banyak hadis, ya, sama ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain, ya, menyebutkan tentang salah satu hadis yang sangat utama bagi umat Islam, iaitu hadis yang berkaitan dengan niat. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maksudnya sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat, dan setiap orang itu dia mendapat sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bab niat ni tuan-tuan merupakan bab yang sangat penting dalam ibadah. Walaupun dalam ibadah, terutamanya dalam bab ibadah solat ini, walaupun tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahawa Nabi SAW meniatkan solat, solat sama ada solat fardu dan sebagainya. Tetapi berdasarkan hadis yang umum tadi, dapatlah kita ambil pengajaran bahawa setiap apa sahaja ibadah yang kita buat, maka perlu dimulakan dengan niat. Ya, dalam bab solat ni tuan-tuan tak ada hadis yang kata Nabi bila solat, dia masuk dia mula dengan niat dulu, ataupun dia mula dengan lafaz niat ke, tak ada hadis. Cuma berdasarkan hadis yang umum ini, ya, dapatlah kita ambil pengajaran bahawa setiap amal kebajikan yang kita buat memang kena mula dengan niat. Jadi kita kena tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dimaksudkan dengan niat. Ya, sebab ramai yang salah faham tentang maksud niat ni. Ya, ramai yang salah faham dengan maksud niat. Ya, jadi kita nak tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan niat. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam Rawdatul Talibin, makna niat adalah kehendak untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang hendak mengerjakan solat menghadirkan niat dalam hati dan fikirannya tentang solat yang hendak ia kerjakan dan tata caranya. Seperti niat untuk solat zuhur atau solat fardu ataupun solat sunat ataupun apa-apa jenis solat. Ya, dizahirkan niat kita sebelum kita ataupun di permulaan kita hendak menunaikan solat, ya,
Selanjutnya ia menghadirkan ibadah ini bersama dengan takbiratul ihram. Jadi kedudukan niat itu adalah bersama dengan takbiratul ihram, iaitu permulaan ataupun pembuka kepada solat, iaitu takbiratul ihram itu. Ya. Solat dulu ke takbiratul ihram dulu? Solat takbiratul ihram dulu ataupun niat dulu? Jadi yang sebenarnya ialah beserta qasdu syai' muqtarinan bil fi'li, maksudnya kita mengqasadkan sesuatu beserta dengan perbuatan, beserta. Jadi oleh kerana permulaan bagi solat adalah takbiratul ihram, maka niatnya adalah sewaktu takbiratul ihram. Ya. Hadis ini mengisyaratkan bahawa beliau, iaitu Nabi SAW, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sebelum takbiratul ihram, seperti niat. Yang tinggal kemudian tuan. Tunggu sekejap. Okey, saya nak baca satu hadis yang berkaitan dengan takbiratul ihram ni dulu tuan-tuan. Ya. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqaulihi Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan mengucapkan Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak solat dia berdiri, kemudian dia takbiratul ihram. Apa yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram tu ialah mengucapkan takbir Allahu akbar. Ya, mengucapkan takbir Allahu akbar. Ya. Hadis ini mengisyaratkan bahawa beliau Nabi SAW tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum takbiratul ihram, seperti niat, tidak seperti yang banyak diucapkan oleh orang-orang yang mengucapkannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Albani ini, ya. Saya berniat mendirikan solat kerana Allah Ta'ala, kemudian disebutkan nama solat, kemudian disebutkan rakaat, kemudian disebutkan jumlah rakaat, kemudian ada pula yang menyebut menghadap ke arah kiblat, ya, dan seterusnya, ya, yang ma'ruf dia kata di kalangan kaum muslimin, ya, berdasarkan hadis yang ringkas yang saya sebut tadi, maka tidak ada lafaz-lafaz lain yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menunaikan solat melainkan Allahu akbar. Diri, kalau kata ikut imam, ya, diri belakang imam, angkat takbir Allahu akbar. Mana niat? Niat dalam hati, tuan-tuan. Ya. Bagaimana kita telah tahu kita niat tak niat, tuan-tuan? Ya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bila kita rasa kita nak buat sesuatu, ya, maka bila kita buat itu, maka telah hadir niat dalam ibadat kita tersebut. Kita azam, contohnya nak menunaikan solat maghrib secara berjemaah di masjid, daripada rumah kita berazam niat, kan? Kemudian bila kita sampai saja ke masjid ini, diri belakang imam, memang diri belakang imam lah, dah azam tadi nak menunaikan solat maghrib berjemaah, diri belakang imam, maka bila kita berdiri kita angkat takbir, maka telah muncul niat dalam diri kita. Ya, jadi niat ni, tuan-tuan, benda yang sebenarnya sangat simple, sangat mudah, cuma kita disalah fahamkan tentang niat. Jadi lafaz yang kita biasa duk baca dalam kita sebelum kita solat dan sebagainya itu, ya, itu adalah kita membaca di dalam hati, bukannya kita meniatkan di dalam hati. Kita baca sahaja, contohnya, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam, kita tetapkan benda tu, kan. Kemudian kita baca balik, baca dengan niat satu perkara yang berbeza. Ya, sama lah macam tuan-tuan bila diberikan kepada tuan surat khabar ke,
majalah ke apa-apa, tuan-tuan baca. Baca mulut tak bergerak pun. Tapi tuan-tuan baca. Baca itu baca dalam hati tuan-tuan. Tapi adakah itu niat? Bukan, itu bukan niat, itu membaca. Tetapi tuan-tuan baca dalam hati. Yang kita dok buat sekarang ni adalah membaca di dalam hati, bukannya meniatkan di dalam hati. Kena bezakan tuan-tuan di antara membaca di dalam hati dan meniatkan di dalam hati. Niat dia datang satu keazaman untuk buat sesuatu, bila kita buat, itulah jadilah perkara tu. Dan niat ini juga tuan-tuan, bila mana kita sudah tahu, maksudnya kita ada ilmu dengan perbuatan ataupun amalan kita tersebut. Contohnya kita memang dah belajar solat maghrib 3 rakaat, dan kita semayang ni memang kita tahu nak semayang mengikut imam. Kalau tidak takkanlah berdiri belakang imam, mesti semayang seorang-seorang belakang. Kita dah tahu, kita dah jelas ilmu kita tentang sesuatu amal kebajikan tu, solat tadi, kemudian dengan keazaman yang ada dan ilmu yang ada tadi, kita pun mailah masjid, diri belakang imam, angkat takbir, maka sudah diterjemahkan niat kita tadi. Sebab itu kita tengok sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang bermazhab Syafi'i, kawan-kawan kita juga, kadang-kadang tu tuan-tuan, dalam bab nak memulakan solat ini, niat saja, yang kita kata niat itulah, yang kita kata niat itu mengambil masa yang cukup panjang. Mengambil masa yang cukup panjang. Tambah pula tuan-tuan bila menunaikan solat musafir kan, jamak qasar ke jamak apa ke kan, kita pun dah hafal siap dah, usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-'asr. Saya apa tuan-tuan, sebab saya pun duduk buat benda tu dulu sampai kelar duduk apa, majmu'an ilaihi al-'asr, ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Itu lafaz yang kita buat sebelum daripada solat. Kemudian nak sebut pula dalam hati, nak baca pula, sahaja aku solat fardhu zuhur 2 rakaat qasar, dihimpunkan kepadanya asar, mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Tera nak habis tu tuan-tuan, nak baca dalam hati tu, Allah tak lepas, letak balik, kemudian kita angkat balik, kita lafazkan balik, kita angkat, Allah tak lepas. Imam dah nak rukuk, imam dah rukuk dah, kita duk niat yang kita kata niat tadi tak habis-habis niat. Maka yang kita buat itu tuan-tuan bukan niat sebagaimana yang saya maklumkan. Yang kita buat itu adalah kita baca dalam hati apa yang kita lafazkan di mulut tadi. Kita baca balik dalam hati. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, bagi kita umat Islam Indonesia ni, sampai berkali-kali, sampai berpeluh-peluh hanya untuk nak dapat niat solat. Sebab kita telah merijitkan diri kita tentang makna niat, dan kita telah salah faham makna niat tu dengan makna yang berbeza daripada makna yang sebenar. Yang kita dah buat sekarang ni adalah membaca di dalam hati, bukannya berniat di dalam hati. Jadi dah Nabi pun tak buat tuan-tuan apa sebagaimana yang kita buat, dan Nabi pun dalam semua perkara mengambil sikap yang memudahkan, dan Nabi pun tak buat, dan kita tahu bahawa ada cara yang lebih mudah, maka kita buat yang paling mudah. Okey, kata Albani lagi, yang mana semua itu adalah perbuatan bid'ah, dan para ulama sepakat bahawa hal itu tidak ada sandaran daripada sunnah, dan tidak ada satu pun khabar yang diriwayatkan sama ada daripada para sahabat, dan tak ada juga riwayat daripada ulama tabi'in, dan tak ada juga riwayat daripada imam yang 4, sama ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas,
Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, imam kita, imam mazhab yang empat yang terkenal itu, tak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahawa daripada zaman sahabat sampai kepada zaman imam tadi mereka melafazkan sebagaimana cara yang kita buat. Tak ada satu riwayat, tuan-tuan. Carilah, memang tak jumpa. Tengok dalam kitab Al-Um macam mana, yang saya akan sebutkan, macam mana apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tentang ni, ya. Hanya hanya ia merupakan pandangan sebahagian ulama Syafi'iyah dalam bab ibadah haji yang mengatakan, cumanya adalah sebahagian ulama Syafi'iyah kata lafaz ni ada dalam ibadah haji. Ya, dalam ibadah haji ada, tapi dalam sembahyang tak ada. Dalam sembahyang tak ada. Ar-Rafi'i mengatakan dalam Syarhul Wajiz, majoriti ulama Syafi'iyah mengatakan maksud al-Imam Asy-Syafi'i bukan menjadikan pengucapan niat dengan lisan sebagaimana sesuatu yang dipegang, melainkan yang beliau maksudkan adalah takbiratul ihram, kerana solat sudah berlangsung jika mengucapkan Allahu Akbar, iaitu takbiratul ihram. Dan demikian pula haji, seseorang dianggap telah melakukan ihram walaupun tanpa melafazkan yang dikatakan niat tadi tu. Ya, jadi pandangan Al-Imam Ar-Rafi'i, dia kata yang Imam Syafi'i maksudkan dengan niat itu bukanlah kita lafazkan. Cuma bila mana kita telah mengangkat takbir Allahu Akbar itu, maka secara tak langsung niat itu datang bersekali dengan perbuatan takbiratul ihram. Sebab tuan-tuan, kita pun tuan-tuan, kita tahu salah satu daripada syarat orang-orang, syarat wajib untuk orang menunaikan solat, dia adalah berakal. Bila berakal dia tuan-tuan, dia tahu apa yang dia buat. Dia tahu bila dia nak mai semayang tu, dia tahu yang dia nak semayang tu ada semayang maghrib ke, semayang isyak ke, semayang subuh ke dan sebagainya. Ya. Dia dah tahu apa yang dia buat. Ya. Okey, seterusnya. Dalam Al-Majmu' disebutkan hal yang serupa. Dalam Al-Muhadzab hal itu juga diisyaratkan dengan perkataan beliau. Di antara ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat meniatkan dalam hati lalu dilafazkan dengan lisan, dan pendapat ini tidak benar kerana niat adalah kehendak yang muncul dalam hati. Ya, kehendak yang muncul dalam hati. Mustahil bila kita datang masjid tuan-tuan, kita berdiri belakang imam, takkanlah kita niat nak buat benda lain pula. Takkan niat nak makan nasi pula mai diri belakang imam. Mesti niat kita untuk menunaikan solat. Dah mai waktu maghrib, takkanlah, mustahil lah pula kita niat kita nak sembahyang zuhur dalam waktu maghrib. Mestilah kita nak sembahyang maghrib di dalam waktu maghrib mengikut imam. Ya. Jadi keazaman kita untuk melakukan solat tadi, ya, kemudian kita melakukan takbiratul ihram, maka selesailah yang dikatakan dengan niat itu. Ya, di sini pandangan Al-Imam Al-Albani dia agak keraslah, ya, berkaitan dengan orang yang melafazkan niat. Ya, bagi dia kata orang yang melafazkan usolli bagi dia bid'ah. Ya, jadi saya pun adalah bawa rujukan lain, iaitu yang ditulis oleh Dr. Zahuruddin Abdul Rahman berkaitan dengan masalah niat secara berlafaz. Kita banding bezakan, ya. Okey. Kata Dr. Zahuruddin, niat ialah amalan dalam hati, demikian disebut secara ijma', dan tidak cukup niat jika apa yang hadir di hati berbeza dengan apa yang dilafazkan. Jika di hati benar, maka sekalipun lafaz tersilap,
ia tidak memudaratkan solat. Tetapi jika perkara yang sebaliknya berlaku, iaitu kata Dr. Zahruddin, kalaulah lafaz itu betul tapi niat lain, ya, maka ia akan memudaratkan solat. Ya. Berkata ulama mazhab Syafi'i, berlafaz niat tidak mengapa, bahkan ia disunatkan bertujuan untuk membantu hadir hati, dan sekiranya ditinggalkan lafaz maka solat adalah sah. Ya, lafaz solat sekiranya ditinggalkan, solat tetap sah. Ya. Mereka juga mengatakan kerana ia adalah lebih mudah untuk terhindar daripada was-was, namun ia bukan niat. Ia dilakukan sebelum sedikit daripada niat yang sebenar yang dilakukan dalam hati. Yang sebagaimana yang kita dah buat itulah, lafaz tu sedikit sebelum niat yang dilafazkan dalam hati. Okey. Kata Al-Imam An-Nawawi pula, niat yang diambil kira adalah yang dalam hati, serta tidak mencukupi hanya melafazkan di lidah sahaja tanpa hadir hati. Dan bagi kami adalah satu pandangan yang ganjil jika ada yang mensyaratkan dilafazkan niat dengan menggunakan lidah. Dan pandangan ini, iaitu melafazkan niat dengan menggunakan lidah ini, kata Al-Imam An-Nawawi, adalah merupakan pandangan yang salah. Ini kata Imam Nawawi, tuan-tuan, bukan kata saya. Ya, boleh rujuk dalam kitab dia Raudatul Talibin. Ya. Benar, sememangnya tiada sebarang dalil sahih yang menyebut bahawa Nabi pernah melafazkan niat di permulaan salat. Justru itu ulama Hanafi mengatakan bid'ah, ulama Maliki mengatakan kurang elok, ulama Syafi'i kata elok. Walau bagaimanapun Imam Asy-Syafi'i sendiri tidak pula menggalakkannya di dalam malah ia tidak disebut sama sekali kecuali satu riwayat sahaja yang menisbahkan kepada Imam Syafi'i, namun ia adalah satu bentuk takwil lafaz Imam Syafi'i yang diambil secara kurang tepat. Imam Syafi'i tak sebut dalam cuma bila diambil oleh ulama Syafi'iyah, ditakwilkan kalam Imam Syafi'i itu seolah-olah Imam Syafi'i minta dilafazkan niat. Tapi Imam Syafi'i memang tak sebut dalam kitab Ya. Imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan lafaz itu hanyalah sebagai penguat kepada niat. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang bermazhab Hanbali berkata, Nabi SAW ketika ingin memulakan salat, Nabi SAW terus menyebut Allahu Akbar, dan tiada sebarang perkataan didengari sebelum lafaz takbir itu, sama ada solat sunat, sama ada qada, sama ada fardu ataupun sunnah. Beliau menambah, ulama mazhab Syafi'i bukanlah ingin mereka-reka perkara baru dalam ibadah dan mewajibkannya kepada orang ramai hingga boleh dituduh bid'ah dengan mudah, tetapi mereka sebenarnya ingin menegaskan perlunya hadir niat semasa takbiratul ihram sahaja. Syekh Atiyah Saqar, bekas ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar, pula menjelaskan bahawa semua ulama mempunyai pandangan masing-masing tentang hal ni. Sekiranya ada sesiapa yang menganggapnya bid'ah, memang tidak dapat diterima, kerana telah disebut oleh para ulama yang mulia bahawa hukumnya akan berubah mengikut tahap keseriusan was-was orang yang bersolat. Dengan ingatan bahawa lafaz niat tidaklah memudaratkan kerana ia di luar solat, malah mungkin mampu memberi manfaat. Jadi pelbagai pandangan, tuan-tuan, berkaitan dengan lafaz niat, ya, sebelum menunaikan apa-apa solat. Ya, cuma bila kita dah mengaji hadis ni, tuan-tuan, maka dalil ataupun nas yang terbaik yang kita tengok kena ambil ialah mesti bersandarkan kepada hadis. Ya, bersandarkan kepada hadis. Hadis pula dia ada peringkat-peringkat dia. Jadi kita ambil hadis yang hasan dan hadis yang sahih untuk kita nak solat ni, tuan-tuan. Solat ni ibadah yang paling utama.
Maka bila kita tengok kepada semua hadis, ya, memanglah kita takkan jumpa bahawa Nabi SAW melafazkan apa-apa lafaz sebelum menunaikan solat. Itu nombor satu. Bab perbezaan ulama ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kaji yang sama dengan pandangan tuan-tuan, memang boleh dapat punya. Memang tak ada masalah nak dapat. Sebab tu dalam Quran sebut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kita berbalah-balah tuan-tuan dengan apa tentang sesuatu apa pun tuan-tuan, maka kembali balik dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Senang. Tengok, betul ke dalam Al-Quran ada? Oh, tak ada. Quran tak cerita bab niat. Melainkan adalah dalam surah Al-Bayyinah. Itu pun secara umum lah. Kemudian ada dalam hadis Nabi, diceritakan banyak tentang niat. Itu pun secara umum, tidak mengkhususkan kepada satu-satu ibadah. Kemudian kita fokus lagi bab niat ni tuan-tuan, dalam bab solat. Maka kita teliti satu persatu hadis Nabi SAW, sahih ke dhaif ke tuan-tuan? Tak ada. Bukan sekadar hadis sahih, hadis dhaif pun tak ada berkaitan dengan lafaz niat sebelum solat. Tengok pula, kot-kotlah ada hadis mauquf, perkataan sahabat lah, kan? Kot-kotlah Sayyidina Ali buat ke, Abu Bakar buat ke, apa ke, tak jumpa sahabat. Tengok pula tabi'in, kot-kotlah Sa'id bin Musayyib buat ke, Urwah buat ke, pun tak jumpa sahabat. Tengok pula tuan-tuan, itu kita dah, maksudnya Rasulullah, sahabat, tabi'in. Tengok pula tuan-tuan para imam kita, ya, pun tak ada sahabat tuan-tuan. Maka benarlah, maksudnya perkara itu tuan-tuan, ya, tidak adalah sebenarnya, tidak ada sandaran yang kukuh, tidak ada hujah yang jelas, tidak ada satu nas pun yang menunjukkan perkara yang kita buat itu datang daripada Nabi SAW. Simple. Kalau kita boleh terima perkara ni dengan hati yang terbuka, maka dalam keadaan banyak-banyak perkara pun tuan-tuan, selesai masalah. Kalau kita tak boleh tuan-tuan terima perkara ni, kita masih lagi mencari hujah-hujah yang ada kaitan dengan kita, yang boleh menguatkan hujah kita, kita ambil lah pandangan ulama semua. Ulama ni pula dia tak bagi pun apa dalil pun tak ada. Ini pun tak ada dalil, itu pun tak ada dalil. Tapi oleh kerana kita kata dia ada nama, kita guna nama dia. Memang tuan-tuan, kalau tuan-tuan bersikap macam tu, tuan-tuan akan jumpalah dikatakan hujah-hujah yang menyokong pandangan kita. Tapi kalaulah kita tuan-tuan, kita beriltizam dengan sunnah, maka seeloknya kita kembali balik kepada qala Allah wa qala Rasul. Tengok balik apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey, itu yang berkaitan dengan niat tuan-tuan. Ya, jadi lepas ni tuan-tuan, niatnya sangat mudah, sangat simple. Okey, seterusnya berkaitan dengan hadis takbiratul ihram, iaitu hadis yang saya sebutkan tadi. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqaulihi Allahu akbar. Kemudian adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buka solat dia dengan katanya Allahu akbar. Okey, ada beberapa hadis yang menyebutkan berkaitan dengan takbiratul ihram. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ata bilhamdulillah bi alhamdulillahi rabbil alamin, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik
wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah wa kana yufrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wa kana yanha an aqabah wa fi riwayah aqab syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirash as-sab'i wa kana yakhtimu as-salata bitaslim. Okey. Hadis berkaitan dengan takbiratul ihram. Ada banyak hadis yang dikemukakan di sini tuan-tuan. Ada 4 ataupun 5 hadis, ya. 4 hadis yang dikemukakan. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali salat dengan takbir. Mengawali salat, buka salat dengan takbir. Kemudian wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Ketika rukuk, beliau tidak mendongakkan kepalanya. Maksudnya rukuk tu taklah pandang ke depan. Dan juga tidak menundukkannya sangat. Ya. Akan tetapi meluruskannya. Nanti bila sampai bab rukuk nanti kita akan tunjuk demo macam mana insya-Allah lah kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk ni, ya, insya-Allah. Ketika beliau bangun dari sujud yang pertama, beliau tidak langsung sujud yang kedua sebelum duduk yang sempurna. Dan beliau selalu membaca doa tahiyyah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu hingga akhir setiap 2 rakaat. Ketika duduk tahiyat, beliau duduk di antara kaki kirinya, ya, dengan menegakkan. Beliau duduk di atas kaki kirinya, yang kita namakan sebagai duduk iftirash. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanan dia tu, ya, ditancap ataupun ditegakkan. Ditegakkan dia punya kaki dia. Kaki kanan ditegakkan, ya. Dan beliau melarang duduk seperti duduknya syaitan, iaitu duduk di atas tumit kaki, ya, dan melarang duduk iftirash dengan meletakkan kedua sikunya seperti binatang buas. Nanti kita akan tunjuklah tuan-tuan satu persatu, ya. Dan beliau mengakhiri salat dengan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim tuan-tuan. Hadis yang pertama, ya. Hadis yang kedua tuan-tuan diriwayatkan oleh Humaid As-Sa'idi mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah istaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia nak mengerjakan salat, maka yang pertama dia buat tuan-tuan, istaqbalal qiblah, dia cari arah kiblat. Dia menghadap ke arah kiblat, ya. Wa rafa'a yadayhi, kemudian dia angkat tangannya, wa qala Allahu akbar, sambil berkata Allahu akbar, sebagaimana yang kita dah buat, ya. Jadi dalam Allahu akbar itu ada niat, ya. Dalam Allahu akbar, dalam takbiratul ihram sambil angkat tangan tadi, di situ ada niat. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan lain-lain. Hadis yang ketiga tuan-tuan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bila mana Abdullah bin Umar dia cerita tentang tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat, kata dia, Allahu akbar kullama wada'a, Allahu akbar kullama rafa'a. Nabi mengucapkan Allahu akbar bila mana dia meletakkan tangannya, dan dia menyebutkan Allahu akbar bila dia angkat. Angkat pun Allahu akbar, letak pun Allahu akbar, ya. Dan hadis yang keempat tuan-tuan,
diriwayatkan oleh Ali, ya, kata Ali, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salati qala Allahu akbar, kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, sampai habislah. Ya, kata Ali bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia nak memulakan solatnya, maka dia akan mulakan dengan takbiratul ihram, iaitu Allahu akbar. Kemudian dia baca doa yang kita sebut sebagai doa iftitah. Doa iftitah. Jadi hadis yang berkaitan dengan takbiratul ihram ni banyak. Cuma yang lepas ni kita akan bincangkan bagaimana keadaan tangan semasa takbiratul ihram. Ya, parah mana, parah mankibai, adakah parah telinga saja ke, ataupun parah bahu saja ke, ataupun macam ni kan tuan-tuan, biasa tengok kan macam ni, ada juga orang buat, ataupun macam-macam lah tuan-tuan. Diangkat dulu Allahu akbar pun ada. Jadi macam-macam cara yang orang kita buat. Jadi kita nak tengok apa yang Nabi buat. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tunjuk cara kepada kita sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbiratul ihram bila mana dia nak memulakan apa juga jenis solat, solat sunat ke, solat fardu ke dan sebagainya. Dan Nabi juga memerintahkan sahabat dia yang salah dalam tata cara solat, Nabi suruh orang tu supaya mengangkat takbiratul ihram. Ya, wa qala lahu innahu la tatimmu salatan li ahadin minan nas hatta yatawadda'a fayad'u al-wudu'a mawadhi'ahu thumma yaqulu Allahu akbar. Ya, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang salah tata cara solat dia, insya-Allah akan saya sebutkan lepas ni, ya, kisah dia. Tidak sempurna solat seseorang di antara manusia sehingga yang pertamanya dia berwuduk, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar. Dalam hadis yang lain, dia menyempurnakan wuduk, kemudian dia thumma istaqbala al-qiblah, lepas wuduk tadi dia menghadap ke arah kiblat, fakabbir, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar. Ada banyak hadis yang berkaitan dengan perkara ini. Ya. Berkenaan dengan sahabat yang salah cara sembahyang ni tuan-tuan, saya akan bacakan hadisnya. Ya. Anna rajulan dakhala al-masjid fa shalla fa akhaffa salatahu thumma insarafa فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وعليك السلام فرجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم hadis yang panjang, ya, bahawa seseorang masuk, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke dalam masjid, yang mana pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada dalam masjid tu, ya. Dan bila dia masuk dalam masjid, dia terus solat dengan cepat. Dia solat dulu, dia tak jumpa Nabi dulu, dia solat dulu, dia solat dengan cepat. Kemudian selesai daripada solat dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengucapkan salam dan Nabi balas waalaikumsalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana orang tadi jumpa Nabi minta sahabat tadi mengulangi solat dia. Jadi sahabat tu semayang semula untuk kali yang kedua. Jumpa Nabi balik bagi salam. Nabi kata farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hampir semayang balik, sesungguhnya hang tadi tak semayang. Kemudian jumpa Nabi yang ketiga, sama juga. Kemudian yang seterusnya, sahabat tadi dia kata, walladhi ba'athaka bil haqq,
demi yang memutuskanmu dengan kebenaran, ma ahsana ghairi hadha, aku tak tahu dah solat yang lebih baik daripada cara yang aku buat tadi. Maka kata sahabat itu, fa'allimni, ajarlah kepada aku cara untuk menunaikan solat yang terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Maksudnya bila hendak menunaikan solat, hendaklah kamu berwuduk, kemudian thumma istaqbilul qiblah, menghadapkan diri ke arah kiblat. Kemudian fakabbir, Nabi kata bila dah menghadap ke arah kiblat, maka hendaklah kamu bertakbir. Kemudian Nabi sambung lagi, faqra ma tayassara minal Quran, bacalah apa-apa yang baik daripada Al-Quran, iaitu Al-Fatihah. Sumarka, sampailah habis, sampailah salam. Nabi ajak satu. Tuan-tuan, sahabat yang selalu bersama dengan Nabi pun dia salah dalam solat dia. Kita ni tuan-tuan tak jumpa Nabi pun. Jadi di mana lagi rujukan yang kita nak ambil kalau tak kita ambil daripada sunnah Nabi, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang jumpa Nabi pun ada kesalahan dia dalam solat, dan Nabi menegur, Nabi tunjuk step by step. Tak boleh nak kata rukuk dulu baru angkat takbir, tak boleh. Dia mesti daripada takbir, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dia mesti secara tertib. Maka bila mana tuan-tuan kita nak melaksanakan ibadah tuan-tuan, memanglah kita tak boleh lari daripada sunnah Nabi. Kalau lari tuan-tuan, memang confirm salah. Bila salah tuan-tuan, adakah solat kita dia terima, ataupun ibadah kita yang kita buat tadi dia terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dah tak terima, macam mana pula? Ya. Sedangkan ini tuan-tuan, ibadah-ibadah yang kita buat ni merupakan modal kita tuan-tuan. Ya, jadi bila buat tu tuan-tuan, buatlah sebagaimana yang Nabi sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana yang kau lihat aku salat. Dan kita tuan-tuan, kita tak tengok, tak pernah tengok cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat. Maka yang ditinggalkan kepada kita adalah butiran-butiran, perkataan-perkataan, perlakuan-perlakuan, bacaan-bacaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan solat. Maka tuan-tuan, janganlah kita lari ataupun kita menyelewenglah daripada apa yang Nabi buat. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, miftahus salati at-tuhur, miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya. Kunci ataupun pembuka bagi salat adalah at-tahur, ataupun dalam nilai at-tuhur, iaitu kita bersuci. Ya, kita bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan lain di luar solat adalah bila mana kita angkat takbir. Maksudnya bila kita angkat takbir tuan-tuan, apa saja perbuatan yang selain daripada perbuatan solat tak boleh buat dah. Kena letak tepi dulu. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dan apa-apa perkara yang di luar solat hanya boleh kita buat, dihalalkan untuk kita buat bila mana kita sudah memberikan salam. Ya, bila kita selesai salam, maka bolehlah kita membuat apa-apa perbuatan yang di luar solat. Ya.
Yang dimaksudkan dengan haram di sini adalah pelarangan semua perbuatan yang diharamkan Allah ketika melaksanakan solat. Demikian juga dengan penghalalannya, yakni halal semua perbuatan yang dibolehkan di luar solat. Jadi bentuk penyandaran di sini hanyalah sebagai pelarangan yang bersifat seketika sahaja. Tahrim tadi, benda yang diharamkan, contohnya makan, minum, kita berlari tuan-tuan, berlari, ataupun apa lagi, bersembang, cakap. Luar sembahyang tak ada masalah nak bersembang, nak luar sembahyang tak ada masalah nak makan, nak minum dan sebagainya, ya. Tapi dalam solat tahrim, diharamkan, disebut diharamkan. Jadi kata ulama di sini, yang dimaksudkan dengan tahrim ini ialah haram yang bersifat sementara. Bila masuk waktu masuk dalam ibadah solat, maka tak boleh, haram makan, haram minum, haram bersembang dan sebagainya sementara. Lepas bagi salam, nak bersembang, nak minum, nak makan, selagi mana tak mudaratkan, silakan. Ya, silakan. Dan dimaksudkan dengan penghalalan dan pengharaman di sini, tiada lain adalah hal-hal yang menyebabkan diharamkan dan dihalalkan perbuatan selain daripada gerakan solat. Nak beritahu bahawa dalam solat ni tak ada benda lain boleh buat dah, melainkan hanya pergerakan-pergerakan, perkataan-perkataan yang hanya disebutkan di dalam solat sahaja. Ya, nak buat benda lain dah tak boleh dah. Ya, nak bertinju ke dalam sembahyang, tak boleh nak bertinju. Tak boleh nak bertinju dalam sembahyang. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahawa ritual ibadah solat adalah sesuatu yang tertutup rapat. Ya, tertutup rapat daripada perbuatan-perbuatan di luar solat. Tidak diperkenankan bagi seseorang hamba membukanya kecuali dengan bersuci. Tak boleh kita nak solat melainkan kena ada wuduk, ataupun dalam keadaan lain selain daripada wuduk, pengganti kepada wuduk adalah tayammum. Bila mana tak ada air ataupun dalam keadaan darurat dan sebagainya, kita kena ada tayammum, kena ada gantinya juga. Tiba-tiba tuan-tuan, kita keluar daripada jamban, terus kita nak sembahyang tak berwuduk, maka tidak sah solat kita. Ya, tak sah. Demikian pula hadis ini menunjukkan bahawa tidak dibolehkan memasuki ritual pelaksanaan solat kecuali dengan takbir, dan keluar daripada ritual pelaksanaan solat tadi, keluarnya kita dengan memberikan salam, ucapan salam. Dan ini merupakan pandangan kebanyakan ulama, sebagaimana yang dinyatakan oleh As-Sindi rahimahullah. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan hadis ini menunjukkan bahawa yang menjadi pembuka solat hanyalah satu, iaitu ucapan takbir, tidak dengan ucapan-ucapan zikir lainnya, dan ini adalah pendapat majoriti ulama. Ya, mesti dengan ucapan takbir. Dan hadis yang saya bawakan sebelum ni pun semuanya dengan takbir. Tak ada lah kita masuk solat dengan ucapan subhanallah ke la ilaha illallah, tak. Semua menyebut dengan ucapan Allahu Akbar. Dia khususkan, ya. Al-Imam Abu Hanifah dalam satu fatwa dia, ya, mengatakan bahawa ritual solat dapat berlangsung dengan diawali lafaz-lafaz apapun yang mengandungi apresiasi pengagungan kepada Allah. Tetapi hadis ini tuan-tuan, hadis yang dibawakan tadi tuan-tuan, tahrimuha at-takbir, hadis yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, merupakan sejelas-jelas bantahan atas pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Ya, walaupun Imam Abu Hanifah dia kata boleh sebut ucapan-ucapan lain yang menunjukkan pengagungan pada Allah, tapi hadis yang dibacakan tadi tuan-tuan menunjukkan bahawa ucapan tersebut mestilah
dimulakan dengan takbir, tak boleh ucapan lain. Ya, seolah-olah dikatakan semua pelarangan, bahawa semua pelarangannya hanyalah dengan takbir, yakni keabsahan pelarangannya terbatas pada ucapan takbir, tidak dengan selain ucapan takbir. Ya, dan dalam masalah ni tuan-tuan, begitu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan lafaz takbir, baik daripada ucapan maupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey. Selesai. Maksudnya ucapan waktu takbiratul ihram tu takbir Allahu akbar. Ya. Kemudian ada pula perbezaan ulama tentang hukum kedudukan takbir. Bila ni kita nak takbir ni? Ya, hukum takbir ni apa dia? Ya. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kata takbir adalah merupakan rukun solat. Dan ini merupakan pandangan majoriti ulama. Ulama Hanafiyah dan salah satu pandangan daripada ulama Syafi'iyah pula kata takbir adalah syarat solat. Ya, sedangkan menurut Az-Zuhri, Ahmad bin Syihab Az-Zuhri, ya, takbir hukumnya sunnah. Ada yang kata rukun, ada yang kata syarat, ada yang kata sunnah sahaja, iaitu Al-Imam Az-Zuhri. Walau bagaimanapun Ibn Al-Munzir, dia bagi dia komen sikit pandangan Az-Zuhri ni. Dia kata tidak ada seorang pun selain daripada Az-Zuhri yang berpendapat semikian. Yang lain sama ada kata rukun ataupun syarat. Tak ada yang kata sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri. Imam Syaukani mengatakan yang menguatkan penunjukan wajibnya takbir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dia terhadap yang ditegur sahabat yang silap ataupun yang keliru dalam solat ni, ya, Nabi sebut secara terang, fa idza qumta ila as-salah fa asbigh al-wudu thumma istaqbil al-qiblah fakabbir. Apabila kamu hendak menunaikan salat, maka hendaklah kamu menyempurnakan wuduk, kemudian hendaklah kamu menghadap kiblat, fakabbir. Maka selepas daripada kamu hadap kiblat, maka tidak lain tak bukan takbir, hendaklah kamu bertakbir. Ya. Dan yang menunjukkan takbir sebagai syarat sah solat pula, ya, ada hadis dia pula tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bila kita baca hadis tuan-tuan, menunjukkan bahawa takbiratul ihram ini, kesimpulannya tuan-tuan adalah merupakan perkara yang kita sebut sebagai rukun lah, kita kata. Perkara yang perlu ada dalam solat. Tak buat, tak sah solat. Tak buat, tak sah solat. Saja-saja hari ni tak mau takbiratul ihram, masuk-masuk, terus kita bersedekah, kita tak angkat takbir, terus kita bersedekah, terus baca Fatihah, tak sah sembahyang. Ya. Okey. Okey, kemudian kita baca sikit lagi tuan. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sautahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfahu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia bertakbir, dia mengangkatkan suara dia, maksudnya dia meninggikan suara dia sehingga makmum di belakang boleh dengar. Ya. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ahmad dan lain-lain. Ya. Ishtaka Abu Hurairah aw ghaba فصلى لنا أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين قال سمع الله لمن حمده وحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك
faqila lahu inna an-nasa qad ikhtalafu fi salatika fakharaja faqama 'ala al-minbar wa qala ya ayyuhan nas inni wallah ma ubali ikhtalafat salatukum aw lam takhtalif hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Ya, ketika Abu Hurairah sakit ataupun ada muskilah, ada masalah, maka Abu Sa'id Al-Khudri mengimami salat. Jadi bila dia mengimami salat, dia mengeraskan takbir, dia mengeraskan ucapan takbir Allahu Akbar. Kemudian benda yang sama, iaitu mengeras, Abu Sa'id Al-Khudri juga dia mengeraskan suara ketika rukuk, ketika mengucapkan ketika rukuk, kemudian ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah pun dikeraskan, dikuatkan suara. Kemudian bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, dikuatkan suara. Ketika sujud, Allahu Akbar, dikuatkan suara juga. Bangkit daripada sujud, ketika berdiri untuk rakaat ketiga pun sama, dikuatkan suara ketika bertakbir. Dan Abu Sa'id melakukan perkara tersebut, iaitu menguatkan suara ketika bertakbir sampai selesai sembahyang. Ya. Kemudian datang kepada dia kaum muslimin, lalu dikatakan kepada dia, orang tu mengadu kat dia bahawa orang tempat tu telah berselisih tentang cara untuk menunaikan salat. Jadi apa kata Abu Sa'id Al-Khudri, apa yang dia buat, dia naik atas mimbar, kemudian dia bersumpah dengan Allah, nama Allah, wallahi, wahai manusia, demi Allah, sesungguhnya aku tak peduli apa yang hampa selisihkan ataupun tak ada perselisihan, aku tak peduli. Kerana apa yang kau tengok tadi aku buat, begitulah cara aku lihat Nabi SAW menunaikan solat. Kalau kita nak ambil kira orang pandangan orang ni tak selesai masalah. Jadi selesai dengan cara kalau kat sini Abu Sa'id dia bersikap tegas. Aku tak kisahlah hangpa nak kata macam mana pun tentang solat Nabi, tapi aku sendiri tengok Nabi SAW solat dengan cara yang macam mana aku solat tadi. Selesai masalah. Orang pun dah tak boleh nak petikai dah. Selesai. Itu sebab tuan-tuan, bila kita berselisih pandangan, kembali pada Al-Quran hadis, selesai masalah. Tak ada seorang boleh petikai dah Al-Quran dan hadis. Ya, dan ini juga ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bila mereka berselisih. Tunjuk apa yang Nabi buat. Orang lain tak boleh kata apa dah. Sebab dia pun dah bersumpah. Abu Sa'id kat sini dia dah bersumpah bahawa memang dia tengok Nabi buat macam tu dan dia pun buat macam tu. Dan sebenarnya di kalangan sahabat ni tuan-tuan, walaupun dia tak bersumpah pun ya, dia tak bersumpah. Contohnya Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab, dia dengar hadis, kemudian disampaikan kepada orang lain, kepada sahabat lain, sahabat dengar, tak sebut wallahi ke watallahi ke apa pun, memang sahabat akan percaya perkataan Abdullah bin Umar ataupun sahabat-sahabat yang lain. Mereka ni memang kata thiqah, tidak dipertikaikan dia punya keboleh percayaan dia. Tak ada siapa di kalangan sahabat yang dipertikaikan keboleh percayaan dia. Siapa juga yang sebut dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat yang lain pun dia menerima seadanya dan mengamalkan. Jadi di peringkat sahabat ni tuan-tuan, ya, dari segi periwayatan hadis sebenarnya memang tidak ada masalah, kerana mereka ini semua adil, orang yang adil, orang yang thiqah, orang yang tidak dipertikaikan. Sebab itu dalam ilmu panggil al-jarh wa ta'dil, ilmu untuk kita nak mencederakan lah. Al-jarh itu maksudnya mencederakan ataupun mengkritik, kritik orang-orang yang menyampaikan hadis, ya. Jadi kalau orang tu bagus, orang tu hebat, maka disebut
thiqah thabtun, thiqatun thabtun, al-hafiz, disebut segala kehebatan orang tu. Kalau orang tu seorang penipu, dia sebut kadzab, muhtahim bil kadzab, dituduh sebagai penipu, dia ni penipu. Majhul, tak dikenali. Dia sebut juga tentang kelemahan orang tu. Dengan sebab apa tuan-tuan? Satu je, untuk nak jaga hadis. Ya, itu start daripada tabi'in dan ke bawah. Semuanya mereka ini dikritik oleh pengkritik hadis. Pengkritik rijalul hadis. Pengkritik orang yang meriwayatkan hadis dikritik. Tapi sampai pada tahap sahabat, oh no, tak boleh kritik dah. Sebab sahabat ni satu kaum, satu level yang bukan sahaja dijamin oleh Nabi, tetapi juga dijamin oleh Allah Subhanahu Taala tentang keadilannya. Jadi bila Allah pun dah jamin tentang keadilan para sahabat, Nabi pun dah jamin, dah beritahu tentang keadilan para sahabat, dan kita pula nak petikan, maka siapalah kita? Siapalah kita? Yang ni betul, siapalah kita? Tapi yang bawah pada tu tuan-tuan, ya, memang boleh dipertikaikan tentang keadilan dia, tentang kelakuan dia dan sebagainya. Memang boleh dipertikaikan. Tapi sahabat tak boleh pertikaikan tuan-tuan, memang mereka ini golongan yang adil. Ya. Sebab itulah ada seorang sahabat yang yang dituduh berzina, ya, kemudian tidak disabitkan. Pada zaman Sayyidina Umar, tak salah saya, dituduh sebagai tuduh berzina, kemudian tidak disabitkan kesalahan zina itu atas dia. Dan Sayyidina Umar dia rasa bersyukur kerana tidak sabit perkara itu. Sebab kalaulah sabit terhadap seorang sahabat tentang satu-satu dosa besar, zina ke apa ke, maka dia akan mencacatkan keseluruhan institusi sahabat. Benar-benar bukan kira seorang cacat, institusi sahabat akan cacat. Musuh-musuh Islam akan serang yang seorang ni, kata ini sahabat ni buat macam ni, macam mana hampa kata dia adil? Tapi alhamdulillah, dia dituduh sahaja berzina, tetapi terbukti bahawa dia tidak berzina. Tak silap saya, Mughirah bin Ibn Syu'bah, tak silap saya. Betul ke? Saya pun lupa. Tapi memang ada zaman Sayyidina Umar. Ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya. Hari ini tuan-tuan kita telah berbincang, ya, berkaitan dengan niat, dan juga sedikit berkaitan dengan takbiratul ihram. Ya. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita sambung lagi tentang, masih lagi di dalam takbiratul ihram, kita akan sambung tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan pula. Angkat tangan tu pula pakai mana? Pakai bahu ke, pakai telinga ke, jari di cuping telinga ke, ataupun hanya paras telinga sahaja. Nanti kita akan bongkar, kita akan sebut satu-satu hadis yang berkaitan dengan perkara ni, dan mana satu hadis yang kita kata paling kuat, dan adakah kita ada pilihan untuk nak buat macam mana tu, nanti kita akan bincangkan secara menyeluruh. Ya. Jadi untuk hari ini tuan-tuan, sekadar ini sahaja. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu lemah di atas saya tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.